Okay, sekarang pagi ni kita ada Aidil, Ethan, Afif, Zafif, Kisha, Prezela, Rio dan Travis. Okay, buat masa ni ada 8 orang saja Okay, tak apalah, kita teruskan. Nanti rakaman ni cikgu akan kongsikan lah. Alright, jadi pada hari Jumaat hari tu cikgu ada masalah sikit tu. Jadi cikgu ada bagi pengajaran yang cikgu rakam tentang tambah wang kan. Dan cikgu adalah beberapa murid yang jawab soalan, tengok video dan jawab soalan yang cikgu berikan. Ada yang hantar dekat Telegram dan yang hantar dekat Google Classroom. Okey. Pada cikgu rasa tambah wang tak menjadi masalah kepada kamu sebab tambah ni mudah saja kan. Tambah 2 nombor dan tambah 3 nombor. Yang menjadi masalah bila melibatkan tolak, darab dan bahagi itulah. Okey, jadi hari ni kita akan tengok tolak wang Hari ni kita akan tengok tolak wang. Okey, jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 26. Cikgu berpandukan situ. Cikgu. Ya. Cikgu kenapa hari tu kan masa ada matematik tu kan cikgu tahu buat kelas matematik pun. Cikgu ada masalah dengan komputer cikgu ni. Okey. Betul lah cikgu punya lain ke kalau dia dekat tempat lain. Tempat lain dan suara pun lain sikit kan. Okey. Suara macam tinggi sikit. Okey. Jadi kita tengok muka surat 26 tolak wang tolak wang. Okey, dalam muka surat 26 tu ada gambar. Kalau tengok dekat situ ada gambar bag, trolley bag yang kita bawa bila kita nak pergi travel kan. Kemudian yang berwarna biru tu wallet ataupun bag dompet. Kan, bag duit. Bag duit atau bag dompet samalah tu. Bag yang mana kita gunakan untuk simpan duit. Sebab itu dinamakan bag duit. Yang trolley ni untuk simpan baju dan macam-macam barang lagi lah. Okey, dan biasanya dia besar. Bila besar, bila dia besar, harga dia pun besar lah. Iaitu berapa ringgit harga beg ni? RM90. RM90. Manakala beg duit ni yang kecil ni berapa ringgit harga dia? RM20. RM20. Okey, RM20 beg duit yang kecil ni. Okey, jadi dalam tu dia ada soalan. Berapakah beza harga sebuah beg duit dengan sebuah beg troli? Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan beza? Siapa boleh beritahu cikgu beza tu apa? Dia nak tanya kita apa tu beza? Ingat tak cikgu ajar dulu beza apa? Beza. Bukan kereta Pro 2 beza tu Kereta Pro 2 beza tu untuk kita bawa jalan-jalan. Tu beza ni apa? Tahu tak? Tak tahu. Okey, cikgu ulang balik. Beza ni maksudnya dia adalah kata kunci kepada tolak lah. Maksudnya bila dia kata beza ni dia nak tengok perbezaan duit, perbandingan duit tu. Okey, perbandingan duit ataupun kalau dalam konteks ini dia berkenaan dengan duit lah. Kalau macam bukan duit, dia nak tengok berapa unit beza dia macam tu. Okey, apa kita tengok? Sekarang ni kita tengok beza tu maksudnya dalam erti kata lain iaitu tolak lah. Dia nak suruh kita guna operasi tolak. Okey, kalau jumlah tu ialah tambah. Jumlah semua apa lagi? Jumlah semua banyak ke, itu semua nak tanya pasal tambah. Okey. Kalau beza baki, itu tolak. Okey. Jadi kita kena buat ayat matematik dahulu Ayat matematik mesti ada. Setiap kali kita nak buat operasi apa-apa, kita mesti ada ayat matematik.
Okey, ini ayat matematik. Iaitu RM90. Okey, RM90 tolak dengan RM20. Okey. Baik. RM90 tolak RM20. Boleh ke RM20 tolak RM90? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab RM20 tu lagi kecil. Sebab RM20 lebih kecil. Jadi cikgu nak ingatkan semula, bila tolak dia mesti tolak nilai yang besar kepada nilai yang kecil. Kalau tambah tak apa, tambah tak kisah, kecil dulu ke, besar dulu ke, kat depan tak ada masalah. Tapi untuk tolak mesti besar dulu, iaitu RM90 tolak RM20. Okey. Lepas tu, okey, ini cikgu nak tunjuk bagaimana dia beza, ni nak tunjukkan beza tu. Okey, RM90. Jadi kita keluarkan duit sebanyak RM90, iaitu RM50. Ini RM50 tambah dengan RM20 dah jadi RM70. Tambah dengan RM20 lagi dia jadi RM90. Okey, ini untuk bag. Okey, ini untuk bag. Bag troli. Bag troli. Okey, kemudian RM20 ni ini wakil untuk beg duit. Okey. Jadi kita nak tengok beza dia macam mana. Macam kita buat perbandingan bila tolak biasalah. Kita tengok kat sini ada beg troli ada RM20, beg duit pun ada RM20. So dua ni dah sama kan? Okey, so ini habis. Maknanya ada lagi tak untuk beg duit? Tak ada. Maknanya yang lebih ni ialah beza lah. Inilah beza tu. Maksudnya lebihan daripada yang kita dah buat persamaan tadi. Ada persamaan duit RM20, duit RM20 antara beg troli dengan beg duit. Kemudian dah tak ada apa lagi nak disamakan dengan duit ni. Maknanya ni lebih. RM70 ini ialah lebih. 50 dan 20 ini ialah RM70. Itu ialah beza. Jadi jawapan dia RM70 lah. Kat sini. Okey. Beza ni maksudnya yang lebihan ni. Yang mana yang kita tak dapat samakan antara dua harga ni. Okey. Okey, boleh setakat ni? Boleh. Boleh Alright. Itu satu cara menggunakan gambar. Okey, menggunakan gambar duit kita nak tengok beza dia. Tapi ini untuk contoh yang mudah-mudah sajalah. Contohnya 90 tolak 20 macam tu. Tapi kalau melibatkan nilai ringgit dan sen, dia tak bolehlah guna ni. Kita akan gunakan bentuk yang satu lagi, iaitu kita akan gunakan bentuk lazim. Macam ni, macam dalam buku teks tu lah. Okey, sama je bentuk lazim dia dengan bentuk lazim tambah. Okey, kita kena letakkan ada RM di hadapan dia. Okey. Mesti ada RM. Okey, kemudian diikuti dengan nombor nilai wang tersebut lah. Tak bolehlah kita letak 90 saja contoh macam ni. 90, ayat matematik kamu macam ni. Macam atas ni RM90, tapi bila nak kira tak ada RM-nya. Kemuat macam ni saja. Ini tak boleh lah. Kita kena mesti ada RM di hadapan ni, iaitu simbol duit tu. Barulah kita tahu ini kita sedang menolak wang. Menolak wang. Walaupun di benda dia sama, kira jawapan dia pun sama akan dapat, tapi wang tu dia mesti ada simbol dia. Tak boleh kita tinggalkan simbol dia. Baru itu mewakili wang. Okey? Okey, jadi ini adalah tolak bentuk lazim yang biasa sajalah. Ini cikgu rasa tak ada masalah untuk kamu. Yang bila masalah bila kita akan libatkan ringgit dan sen dan juga melibatkan pengumpulan semula. Ini tak ada pengumpulan semula Okey, kita tengok dekat sini. Dia akan tolak ini di atas ni ada salah, ini tempat sa, ini tempat puluh. Okey, dia ringgit saja, dia tak libatkan sen. So sa ni kita akan tolak sa dahulu, sifar dengan sifar jadi sifar. Kemudian kita akan tolak tempat puluh pula, 9 tolak 2. Dapatlah jawapan dia 7. Okey. So dia tak ada terlibatkan pengumpulan semula, dia tolak direct saja. Kita boleh gunakan jari kalau kita tak ingat berapa 9 tolak 2 berapa. Gunakan jari. Angkat jari
Angkat jari 9, tutup 2 jari. Angkat jari 9, tutup 2 jari, tinggal berapa? Kira. Macam tu sahaja. Okay? Okay, kita tengok contoh yang seterusnya di bawah tu, iaitu yang nombor 2. Okay, soalan dia ditulis kat situ, tolak akan RM20.50 daripada RM74.80. Okay, apa pertama sekali kita nak buat? Siapa boleh beritahu cikgu? Apakah perkara pertama sekali yang cikgu nak buat? Cikgu dah cakap tadi, ada satu benda. Sebelum kita mengira, kita kena buat apa dulu? Ada respon? Tak ada respon? Ayat matematik. Yes, bagus Ethan. Itu namanya alert lah waktu cikgu cakap, dia dengar. Okay, kita kena buat ayat matematik. Okay, apakah ayat matematik dia? Siapa yang boleh buat ayat matematik tersebut? Siapa boleh jawab? Apakah ayat matematik yang kita nak buat daripada pernyataan ni? Pernyataan ni, apakah ayat matematik yang kita nak buat? Siapa boleh beritahu cikgu? RM 74.80 sen minus RM 20.50 sen. Okey, bagus Ethan. Okey, nasib baik Ethan betul ya. Ethan tak sebut yang ni dulu. Okey. Itu maknanya dia baca soalan dengan baik lah dan dia faham cikgu cerita. Kita mesti tolak besar, tolak kecil. Jadi sebelum kita buat ayat matematik, kita kenal pasti dulu mana yang besar. Okey, selepas RM ni, dia ada nombor 2. 2 sifar, maknanya RM20 lah. Betul ada sen dia. Yang satu lagi ni, RM, lepas tu dia ada 7 dengan 4, maknanya RM74. Antara 20 dengan 74, yang mana lebih besar? 74 lah yang lebih besar, macam Ethan cakap tadi. Jadi kita kena ambil RM RM74.80 dahulu, tolak dengan RM20.50. Janganlah kita baca soalan tolak RM20.50 daripada RM74.80, kita terus ambil RM20 tolak dengan RM74. Salah lah macam tu. Okey, kena tengok nombor tu elok-elok. Ayat ni dia cuba kelirukan kamu. Okey. Jadi kalau dalam buku teks tu dia tolak RM74.80 tolak RM20.50. Okey, ini ialah ayat matematik. Okey, selepas kita dapat ayat matematik, barulah kita boleh buat pengiraan. Okey, dalam buku teks ni dia tunjukkan ada 3 cara pengiraan untuk dapatkan jumlah apa yang tinggal setelah ditolakkan 2 nilai wang ni. Okey, cara yang pertama dia gunakan gambar duit. Okey, okey. Jadi kita sediakan duit, kita sedia atau kita lukiskan duit RM74.80. Ini yang penting. Ini yang utamanya. Kita kena lukis ataupun sediakan duit sebanyak ini. Jadi tengok di sini ada RM50, ada RM20, 50 tambah 20 jadi RM70. Okey, RM70 tambah RM1, RM71, RM72, RM73, RM74. Okey, jadi dekat wang kertas sahaja dah ada RM74. Okey. Okey, RM74. Okey, sennya ialah 50 sen tambah 20 sen, 70 sen tambah 10 sen jadi 80 sen. Okey, campur dengan duit ni tadi kita letak titik dan 80 sen. Okey, semua. So cukuplah duitnya. RM74.80. Jadi bila dia kata tolak RM20.50, maksudnya kita kena keluarkan RM20 dan 50 sen. Ini mudah sajalah kan, sebabnya kita dah nampak RM20 tu yang ni. So kita slash, kita buang dia. Dan 50 sen, kita buang 50 sen sekali. Okey, jadi kita buat pengiraan semula. RM50 tambah dengan RM1, RM51, RM52, RM53, RM54. Okey, jadi yang tinggal sekarang RM54. Ini kita boleh ni lah, delete lah.
Okey, RM50. Okey, berapa sen yang tinggal? 20 sen dengan 10 sen. Jadi 30 sen. Nampak? Ini cara kalau kita gunakan kaedah gambar rajah ataupun gunakan duit yang sebenar. Kan? Tapi takkan kita nak gunakan duit yang sebenar ni setiap masa. Mana pula kita nak dapat duit-duit tu semua kan? Okey, susahlah macam tu. Kalau nak lukis boleh tapi ambil masa. Jadi kita boleh gunakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah bentuk lazim. Okey, ini ialah kaedah bentuk lazim macam cikgu ajar untuk tambah hari tu. Okey. Cuma dekat sini dia tak bahagikan lagi tempat. Okey, jadi kita mesti pastikan setiap tempat tu dia ini untuk sen. Okey, yang belakang titik tu sen. Jadi nampak titik dia selari semua. Okey, titik dia selari sahaja semua. Kemudian dia susun sen tu ada tempat dia cikgu beritahu hari tu dalam video itu. Dia ada dalam sen dia ada sa dengan puluh. Okey, sa yang sifar ni, dua-dua sifar. Yang puluh yang ada ni lah 8, 5 dan 3 ni. Okey, so dia duduk selari saja. Okey, kalau dalam buku tulis kamu ada petak, jadi gunakan petak itu untuk jadikan nombor ini selari. Kemudian dia juga ada bahagian ringgit. Okey, semacam cikgu beritahu hari itu ada bahagian ringgit dan bahagian sen. Dalam bahagian ringgit dan bahagian sen ni masing-masing ada sa puluh. Okey, sen ada sa puluh, ringgit pun ada sa, ada puluh. Sa dia dekat 4 dengan sifar ni, straight ni. Dan jawapan dia 4. Dan puluh yang itu nombor 7 ni dan nombor 2 ni. Itu kawasan puluh. Okey, jadi semua duduk di kawasan masing-masing, tak ceroboh kawasan orang. Okey, jadi kita akan mula tolak daripada sen dahulu. Mesti ingat, mesti tolak daripada sen. Samalah, tambah pun mesti tambah daripada sen dahulu. Okey, daripada sen ni kita tambah sa pun dulu pula. Kita pecah lagi lebih kecil iaitu sa dulu. Sifar tambah sifar dapat sifar. Okey, kemudian 8 tambah 5 dapat 8 untuk tambah pula, sorry, tolak. Sifar tolak sifar sama dengan sifar. 8 tolak 5 sama dengan 3. Okey, habis selesai sen, kita rentas titik ni masuk ke tempat ringgit. Okey, kita boleh rentas dalam pengiraan wang ini, tapi kita tak boleh rentas negeri lagi sekarang Okey. Kita apa bunyi tu? Cikgu. Apa? Cikgu apa cikgu tukar bilik lain? Allah, itu soalannya. Okey, dengar dulu penerangan cikgu ni. Okey. Kemudian kita dekat ringgit ni pula, kita tolak dulu bahagian sa, iaitu yang nombor 4 ni. 4 tolak sifar dapat 4. Kemudian kita tolak yang nilai tempat puluh pula dalam ringgit, iaitu 70 ringgit tolak 20 ringgit ni, jadi dah 50 ringgit. Maka jawapan dia ialah 54 ringgit 30 sen. Okey. Setakat ini semua boleh ke ada masalah? Tak ada masalah? Boleh ke cikgu? Okey, tak ada masalah Okey. Jadi kita tengok cara yang ketiga yang diterangkan dalam buku teks ni, iaitu cara menggunakan abacus. Okey, abacus. Okey, sebenarnya kalau kita nak tunjuk cara guna abacus ni, kita kena buat satu sesi lain lah. Okey, sebab abacus ni banyak nak kena terangkan kan. Jadi dia agak sukar lah. Jadi cikgu cerita berdasarkan gambar ni sajalah Okey. Okey, mula-mula sekali kita sebenarnya kalau nak buat abacus ni kita kena depan-depan lah. Kita kena bersemuka baru boleh nak buat abacus. Tapi kalau dalam maya ni kita tengok gambar sajalah. Okey, susah kita nak tunjukkan ni. Kena ada tunjuk video pula kan. Okey, tak apa, kita gunakan gambar ini pun bolehlah cikgu terangkan. Okey, tapi yang cikgu hanya terangkan lah sebab dia dah ada dalam buku teks kan. Tapi yang penting kita nak gunakan bentuk lazim tadi. Okey. Okey, jadi di sini dia kata berapa nilai tadi cikgu lupa dah. RM74.80. Okey.
RM74.80. Okey, ini yang atas ni ialah nilai dia 5. Okey, maknanya di sini titik, ini ialah okey, sebelum tu kita buat ni dulu. Okey, kita tunjukkan dulu ringgit dengan sen. Okey. Okey, jadi di sini ini bahagian sini kita gariskan. Ini sen. Ini ringgit. Okey. Ini pula dekat atas sen ada sa, ada puluh. Sebab itu letak titik putih ni. Titik putih ni untuk pisahkan tempat sen dan tempat ringgit. Okey, dekat tempat ringgit pun ada sa, ada puluh. Dia boleh lebih lagi sehingga ratus, sehingga ribu, sehingga puluh ribu, sehingga ratus ribu. Sampailah berjuta-juta boleh. Okey? Sebab abacus tu panjang kan. Sen memang dua saja, sa dengan puluh, tak boleh lebih. Okey? Jadi sebab itu abacus ni kan abacus ni paling hujung ni, dua tu dijadikan tempat sen, dia ada titik untuk tempat pisahkan sen dengan ringgit. Okey. Jadi dekat sen ni baru masuk. Oh, baru masuk. Boleh buka buku teks muka surat 26 Alma. Cikgu dah masuk contoh yang kedua ni. Tengok dekat skrin cikgu tu ada muka surat 26 cikgu tulis atas tu. Okey. Jadi okey. Okey, jadi untuk abacus ni kita kena setkanlah RM70, RM74, berapa sen? 80 sen. Okey, macam mana? Kita boleh set dulu mana-mana, ringgit dulu ke sen dulu pun boleh sebab ini tak ada masalah. Okey, contohnya dekat sini yang dekat bahagian atas ni 5 kan. Maknanya sini 50 lah sebabnya ni tempat puluh. 50 RM2. Okey. Bukan 50 ni, sorry. Ni 5, ini 2. Okey, bawah ni. So 5 dengan 2 jadi 7. Okey. Maknanya yang tengah yang dia buat ini ialah nilai dia 7 apa? 70 sebab dia tempat dia puluh kan. So 70 lah. 70. Kemudian yang tempat seterusnya ni ialah yang dia hanya gerakkan yang purple ni saja naik ke atas. 1, 2, 3, 4. Maka sini 4. Yang 5 ni dia tak gerak. So dia tak campur lah. So 70. Ya saya. Cikgu, Zara baru masuk. Okey. Tengok buku teks muka surat 26. Siapa yang mau masuk tadi? Zara? Zara Imani. Okey. Okey, jadi ini RM74. Kemudian di bahagian sen pula dia ada yang sini nilainya 5, yang bawah ni nilainya 3. 1, 2, 3. Jadi 5 dengan 3 jadi 8 lah. 8 apa? 80. 80 sen. Yang ni dia tak digerakkan apa-apa pun. Yang bahagian ujung ni jadi 80 lah sifar. Maka ini bentuknya RM74.80. Okey, jadi dia tolak kan? Dia tolak dengan RM20.50. Okey, jadi dekat sini pun kita kena ada sen, ada ringgit. Ada sa, ada puluh. Ada sa, ada puluh. Okey, daripada RM74 ni dia buang RM20. RM20 maknanya 20 tu ialah 2 di tempat puluh. Okey, di bahagian ringgit ni dia buang 2 di tempat puluh. Iaitu di sini. Dibuang 2 ni, dia turunkan balik 2 ni. Maka tinggal Ni, buku surat apa? 26. Buku surat 26 Okey, maknanya 2 ni diturunkan, maka sini tinggal 5. Yang sini kekalah 4, dia tak bergerak apa-apa yang purple ni. 4. Okey, yang belakang ni daripada 8 ni tadi, kemudian dia naikkan 5 ni ke atas. Maknanya 5 ni dah terbuang. Maka tinggallah 3 ini sahaja. Yang belakang tak bergerak, jadi sifar. Jadi dah RM54.30. Itulah caranya menggunakan abacus. Digerak-gerakkan je. Bila yang bawah tu dinaikkan,
Itu dikira lah. Yang atas tu diturunkan dia dikira. Tapi kalau dinaikkan yang atas tu dia tak kira. Dia tolak lah benda tu. Macam tu sajalah. Macam kita guna gambar jugalah kan. Kita sediakan duit, lepas tu kita nak tolak, kita buang mana yang kita tak nak. Lepas tu kita kira berapa yang tinggal. Macam tu. Cikgu, Ya. cikgu akan habis pukul berapa? Habis pukul 12.30. Oh. Kenapa Afif? Afif nak pergi makan ke? Tak, habisnya pukul 12 dah habis. Tak apa. Kalau habis awal, kita habis awal lah. Okay. Cikgu, muka surat berapa? Muka surat 26. Irdina baru masuk ke? Ya. Okey. Muka surat 26. Okey. Jadi ini 3 cara cikgu terangkan, iaitu yang pertama tadi kita guna gambar duit ataupun guna duit yang sebenar. Lepas tu kita gunakan bentuk lazim. Apa? Tak. Apa Alma? Itu tak. Buku teks. Ya, buku teks. Itu tak. Buku teks, ya. Okey, kita gunakan kaedah gambar ataupun guna duit sebenar. Kemudian kita gunakan kaedah bentuk lazim dan kita boleh gunakan abacus kalau siapa yang mahir lah. Tapi fokus kita yang utama kita nak gunakan bentuk lazim ni. Okey, yang lain tu cikgu terangkan sebab dia ada di maknanya pilihan lah kepada kita. Maknanya kamu tahulah, maknanya bukan saja kita guna bentuk lazim, pelbagai cara kita boleh guna, tapi untuk memudahkan kita guna bentuk lazim. Okey, itu common lah, common yang selalu digunakan oleh semua orang, bentuk lazim. Tapi ada juga cara lain. Okey. Selesai bab ni. Okey, jadi sekarang kita dia silap pula lambat. Okey, kita buka muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey. Dekat sini ada gambar satu ditunjuk. Dia tengah beli sesuatu ni, beli tiket ke apa cikgu tak pasti. Tapi orang yang jaga kaunter ni dia beritahu dekat lelaki ni jumlah bil, dia bayar bil. Dia jumlah bil ialah RM25.70. Kita RM25.70. Okey. Jadi berapakah duit yang dikeluarkan daripada beg duit orang lelaki tu? Siapa nampak? Dia keluar berapa ringgit tu? Tak? RM30 dia keluarkan daripada beg dompet dia atau beg duit dia. Okey, jadi dia akan tanya berapakah baki yang nak dipulangkan lah kan. Bila kita nak bayar RM25.70 saja, tapi kita tak ada duit yang secukupnya seperti itu. Jadi kita akan bagi lebih lah, iaitu RM30. Jadi kita kena kira lah baki dia yang kena pulang balik kepada lelaki ni. Jadi bila nak melibatkan baki, maksudnya kita kena tolak. Okey, dalam buku teks tu dia ada beri ayat matematik, betul? Iaitu RM30 daripada beg dompet ni tolak dengan bil yang dibayar RM25.70. Maka jawapan ini ialah dia nak berapakah yang akan dipulangkan kepada lelaki ni. Sama macam kamu pergi kantin lah. Kamu pergi kantin ke? Kamu pergi kantin, kamu pergi bookshop, kamu bawa duit kan RM5. Bila pergi RM5, kamu beli satu barang je, takkan satu barang RM5. Jadi dia akan pulangkan duit kepada kamu. Jadi kamu kena tahulah macam mana kita nak tahu baki duit tu. Okey. Jadi bila duit yang macam ni, yang nilai dia siap ada sen-sen ni, kita kena buat pengiraan lah dekat sini. Okey, jadi cikgu akan gunakan kaedah bentuk lazim. Okey, kita nak mengira baki yang akan dipulangkan menggunakan bentuk lazim. Okey, yang pertama sekali kita akan wujudkan dulu bahagian untuk ringgit dan bahagian untuk sen. Ini bahagian ringgit. Ini bahagian sen. Okey, okey. Barulah kita boleh masukkan nilai yang besar dahulu sebab tolak kan. Mana yang lebih besar?
Yang mana? Yang mana lebih besar? 30. RM30. Bagus. RM30 ni. Yang ni yang besar. Ini yang besar. Yang ini yang kecil. Okey. Jadi kita ambil RM30 dulu. Jadi RM30 ni kita letak okey. Kalau nak lagi spesifik, kita pecahkan pula dalam ni kepada SAR dan puluh. SAR dan puluh. Okey. Jadi kita letakkan nilai ringgit dulu 30. 3 dekat tempat puluh, sifar dekat tempat SAR. Okey, depan dia ada RM. Okey, jadi dekat sini dia ada RM30, dia tak ada sen. Maka titik dekat sini, sifar lah belakang ni tempat sen dah tak ada. Okey. Kemudian kita letak pula nilai yang kecil ni di tempat ringgit dia ialah 25. Maka 2 di tempat puluh, 5 di tempat SAR. Ada RM di sini. Kemudian di tempat sen dia 70 sen. Letak titik 7 di tempat puluh, sifar di tempat SAR. Nampak? Macam tu cara dia. Okey. Jadi kat sini kita dah boleh buat jawapan. Letak operasi juga kat sini, tolak. Supaya kita... Betul lah. Mana tu? Okey, betul Travis buat tu. Okey, cikgu tempat. Okey. Jadi okey, tak apa Travis. Tak apa, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Sebab ini cikgu buat penerangan. Kalau kamu nak cuba, kamu boleh tulis macam Travis. Travis dia nak cuba kan. Okey, dia lebih advance lah. Okey, jadi dekat sini dia akan melibatkan pengumpulan semula. Okey, macam tadi tolak tak ada libat pengumpulan semula. Ini melibatkan pengumpulan semula. Okey, kita akan tolak daripada sen dahulu Sen dahulu di tempat SAR dulu. Okey, jadi sifar tolak sifar berapa? 0. Sifar. Okey. Sifar tolak 7 boleh tak? 7. Sifar tolak 7 boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Jadi 7. Mana boleh jadi 7? Kita tak boleh tolak, jadi kita kena kumpul semula daripada tempat sebelah dia yang lebih besar, iaitu tempat ringgit. Lebih besar. Sekarang ni kita tengok dekat sini pun sifar juga. Macam mana? Kita kena ambil lah daripada 3 ni. Kita kena kumpul daripada 3 ni. Kita ambil dekat dia 1. Kita sini tinggal 2 lah. Okey, dah kita ambil 1 tinggal 2 lah. Dia ada 3, kita ambil 1 tinggal 2. 1 ni kita bawa sini dia jadi 1. 10. 10. Okey, dah ada dah sini 10. Boleh tak ini nak pinjam daripada sini? Boleh. Okey, so ini kita tolak 1. Boleh. Kita tolak 1, yang ini tinggal 9. Yang ini jadi 10. Okey. Sebab itu ini tinggal 9 sebab dia dah pinjam 1. Okey, jadi 10 tolak 7 berapa? 3. Okey. Selesai bahagian sen. Dia ada 30 sen baki dia. Kemudian bahagian ringgit pula. 9 tolak 5. 9 tolak 5. Berapa? 4. 2 tolak 2? Kosong. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Kalau dah kosong tak payah tulis pun tak apa kat depan ni. Nak tulis pun boleh. Jadi berapa baki duit dia? RM4.30. Bagus. So tulis dalam ayat matematik ni RM4.30. Nak point ni nak tulis besar-besar pun tak apa. Besar sikit lah bagi nampak jelas. Okay, nampak? Berlaku 2 kali pengumpulan semula, iaitu ataupun dalam bahasa pasar dia pinjamlah 2 kali pinjam Okey, pinjam 1 dekat 3 ni dan pinjam sekali lagi dekat 10 ni. 2 kali pinjam. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey. Yang bawah tu nombor 2 tu. Siti beli mainan ni. Nampak mainan tu?
Dua mainan dia beli. Tadi bayaran tu sekali je. Ini dua mainan dia beli. Iaitu RM19.90 harga untuk beruang pula dah. Teddy bear. Beruang tu yang dekat zoo tu. Okey, dan RM57.50 ni apa? Mangkuk ke apa ni? Set dapur lah. Alatan dapur lah ni kan. Sebab tu dia mahal sikit. Okay, jadi, apa soalan dia? Siti bayar RM100. Dia guna duit RM100 untuk bayar dua-dua benda ni. Berapakah baki wang Siti? Dia bayar dekat kaunter tu. Jadi nak tahu berapakah kaunter tu akan pulangkan duit kepada Siti. Adakah dia ambil RM100 terus tak pulang-pulang dah? Itu yang bahaya bila kalau kamu pergi kantin atau pergi bookshop, kamu beli pemadam RM2 atau pensel RM2, kemudian kamu bagi RM5 terus kamu balik, kamu tak ambil baki. Jadi rugilah kat situ. Jadi sebab itu kita kena tahu, kira tak tolak ni supaya kita tahu baki yang berapa kita perlu ambil balik daripada orang kedai tu ataupun juru yang dekat kaunter tu. Okey, jadi dekat sini akan berlaku tolak berturut-turut, iaitu tolak 2 kali. Okey, sebab apa? Sebab RM100 tu kita kena tolak dengan duit yang beli teddy bear dan tolak dengan duit beli perkakas dapur ni. Itu RM100 tolak RM19.90 tolak RM57.50. Okey. Oh, Abdul Rahman Auf ada Okey, cikgu mute kan Abdul Rahman Auf. Okey. Alright. Jadi kita nak tolak 2 kali ni bila tolak. Okey, macam hari tu cikgu sediakan video hari tu. Tambah, bila tambah boleh tambah 3 sekaligus. Tapi kalau tolak, kita kena tolak dua-dua dahulu. Iaitu kita tolakkan RM100 dengan RM19.90. Lepas tu barulah kita tolak dengan RM57.50. Okey, jangan tolak sekaligus 3 kerana takut berlaku kesilapan. Dan takut juga bila kita tak cukup pinjam duit nak tolak tu, pinjam duit lah. Kita pinjam daripada nilai tempat sebelah tu tak cukup nanti. Okey. Jadi kita akan mula menolak kita akan tolak 2 nilai dahulu, okey? Kita pecahkan duit kepada ringgit dulu. Pecahkan bahagian bukan duit. Iaitu ringgit dan sen. Kita letak dulu nilai 100. 100 ni yang paling besar lah. Okey. Kat sini cikgu tak letak dalam 10 ni sebabnya banyak sangat tempat nak letak. Okey, jadi RM19 letak mana? Ini kena tahu. Cikgu letak jugalah 10. 10. Ni 10 100. Okey, jadi RM19 ni 9 di tempat sa, 1 di tempat puluh. Tempat ratus tak ada sebab dia RM19 bukan 119. Okey, di tempat sen ni ada 9 di tempat puluh dan sifar tempat sen. Tempat sen lah, tempat sa. Okey, jadi kita boleh tolak lah. Okey. Kita akan tolak sifar dapat berapa? Sifar tolak sifar akan dapat sifar. Okey. Sifar tolak sifar dapat sifar. Kemudian sifar tolak 9 boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Maka kita kena tengok dekat nilai yang depan dia. Depan dia adakah ada boleh kita ambil sikit daripada nilai dia? Boleh pinjam ke? Boleh. Tak boleh sebab sifar ni. Mana boleh? So tengok depan lagi. Ada tak lagi? Semua sifar juga.
Okey, tengok depan lagi. Maka berkali-kalilah kita tengok untuk dapatkan nilai kita nak pinjam tu. So kita jumpalah dekat tempat ratus ni satu. Kita pinjam dekat sini, maka sini tinggal sifar. Okey. Kemudian sini jadi 10. Boleh tak yang ini pinjam balik? Dia dah ada nilai kan 10. So yang sini boleh pinjam. Sini tinggal 9. Sini pula jadi 10. Okey. Jadi yang tempat 10 tadi dekat tempat sen tu bolehlah pinjam daripada sini. Yang ni tinggal 9. Yang ni pula jadi 10. Nampak? 3 kali dia bertukar tu. Okey. Daripada 1 tu dia pinjam ke belakang sehinggalah ke tempat yang akhir, tempat sen ni. Jadi 10 tolak 9 sama dengan 6. 6. 10 tolak 9 1. Mana pula 6 datangnya? Okey, kemudian 9 ni ada 9 tolak 9. 9 tolak 9 jadi sifar. Kemudian 9 tolak dengan 1. 8. Okey, ini dah sifar. Tempat ratus ni dah sifar. Tak payah tulis lah, tak apa. Turunkan RM ni. Oh, lupa nak letak tolak sini. Jadi dah RM80 10 sen. Duit yang ada. Okey, jadi kita dah beli satu lagi alat dapur ni. So, kita kena tolak lah lagi sekali. Tolak lagi sekali. Ringgit, ini sen. Okey. Maka RM80 10 sen tolak dengan RM57 50 sen. Tolak sekali lagi. 2 kali tolak barulah duit kita dapat bakinya. Okey, jadi kita tolak daripada sen ni, sifar tolak sifar sama dengan sifar. 1 tolak 5 boleh tak? Tak boleh kan? Maka kita tengok yang depan dia. Ada tak nilai nak dipinjam daripada sini? Tak boleh. Tak boleh. Daripada sifar ni nak pinjam apa? Mana boleh? So kita kena tengok depan lagi. Ada dekat 8 ni. Ada nilai. So kita pinjam daripada 8 ni. Jadi berapa sini? 7. Sini akan jadi 10. So 1 ni boleh pinjam daripada 10 ni. Maka sini tinggal 9. Sini akan jadi 11. Sebab 10 tambah 1 tadi jadi 11. 11 tolak 5 berapa? 6. Okey, 6. Okey, jadi yang selesai bahagian sen. Bagi bahagian ringgit pula. Yang ni ada 9 tadi kan? 9 tolak dengan 7 berapa? 2. Okey, yang ini baki tadi yang dalam tadi tinggal 7 tolak 5 berapa? 2 juga. Maka berapa jawapan dia? RM22. 6 kena sebut habis 60 sen. Tak boleh 60 je. RM22.60. Ya. Siapa tu nak tanya apa? Cikgu, bila kelas ni nak habis? Tulis ke? Kena buat dengan dalam buku. Tak, ini cikgu tunjuk contoh dulu. Yang nak buat kena buat buku tulis tu yang ni. Sekejap. Okey, ni dah selesai contoh Yang nak kena buat dalam buku. Kau dah apa? Okey. Ni contoh yang dalam buku teks lagi kan. Okey, tak apa, kita skip lah. Okey, yang ini tengok muka surat 28 tu. Buat kat mana? Buat dalam buku tulis nombor 4. Okey, muka surat 28 ni. Tengok muka surat 28 ada latihan cuba jawab tu. Nampak ada semut cuba jawab tu.
Buat semua ni. Tolak soalan nombor 1 dengan Ya, nombor 2. buat yang bawah tu ada baju tu. Tak payah. Baju tu tak payah lukis pun tak apa. Tapi tulis je lah duit dia berapa. Tulis perkataan pun tak apa. Baju. Okay. Boleh buat tak? Buat dalam buku tulis. Boleh? Boleh. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh. Boleh lah. Janganlah cakap Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dah sejuk lah sangat. Okey. Boleh kan? Okey. Okey, jadi sekarang Cikgu Rasti akan link kehadiran. Belum isi kehadiran. Okey, boleh isi kehadiran M9 dengan M10. Okey. Okey, jadi kalau siapa dah isi kehadiran, boleh apa? Boleh leave lah. Maknanya leave dan siapkan latihan tu. Esok kita cuti Esok cuti, boleh lah. Esok sehari je cuti. Okey, cikgu ada nak beritahu satu. Hari Rabu. Esok satu dia cuti. Esok cuti satu hari saja. Belum lagi pukul 12.30 cikgu. Itulah, tak apalah yang masa selebihnya tu kamu buat latihan lah. Latihan yang cikgu bagi ni. Muka surat 28 tu. Okey, cikgu nak beritahu satu ni. Hari Rabu kelas kita 12.30 kan? 12.30 pula. 12 kan? Pukul 12 hingga 12.30. Cikgu jadikan dia offline. Kita tukar offline tu kepada online pada hari Khamis. Okey, jadi hari Rabu offline, hari Khamis yang kita online. Sebelum ni kan hari Rabu online kan? Untuk minggu ni sahaja hari Rabu tukar kepada offline, hari Khamis yang cikgu online. Okey? Okey, siapa yang dah isi kehadiran, cikgu rasa boleh left dan buat latihan Okey, siapa yang okey, yang dah isi boleh left dan boleh sambung buat latihan tu. Bye. Okey, bye-bye. Bye. Sama-sama. Kalau ada masalah boleh mesej cikgu. Bye. Bye-bye. Bye. Bye, Rio. Esok cuti. Jangan lupa buat latihan tu. Sama-sama. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.